Ustaz Haji Hasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara Habib bersama Hadi Syarudin, saya mendengar yang dirahmati Allah sekalian, dan menyambung dari tafsir surah Taha Manusia 17 hingga berikutnya, itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها معارب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Apakah ada tangan kananmu, wahai Musa? Berkata Musa, ya tongkatku, aku berdiri dengannya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allahumma lemparkanlah ia, wahai Musa. Lalu lemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia jadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allahumma peganglah ia, jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Dan kepikkanlah tanganmu ke ketiakmu, dan saya ia akan keluar menjadi putih, cemerlang, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain pula, untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Demikian tuan-tuan terjemahan yang sepilih dari Tafsir Al-Aisar. Tafsir Al-Aisar ni adalah karangan Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi, yang merupakan seorang mufassir yang mengajar di masjid di Hijaz. Beliau ni di kursi sendiri mengajar ilmu tafsir. Tuan-tuan mahir bahasa Arab, bagi contohnya tuan-tuan lihat dia menyampaikan ilmu tafsir ni dalam kuliah-kuliah tafsir di sana. Jadi ayat ni masih lagi mengisahkan tentang Nabi Musa dengan Rabb ni, iaitu ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, padahal Allah Maha mengetahui apa yang ada pada Nabi Musa. Dia bertanya untuk memastikan bahawa di tangan itu adalah satu tongkat yang Nabi Musa sendiri akhirnya akan merasa lega. Ia adalah tongkat yang peranannya tertentu itu, kerana ia akan ditukarkan Allah menjadi ular sebagai mukjizat untuk Nabi Musa. Kayu kering ni tuan-tuan yang Allah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, tak adalah penjelasan tentang hakikat kejadiannya daripada kayu apa. Cuma dalam tafsir Samarkandi saja ada menjelaskan daripada kayu, daripada pokok di syurga, yang merupakan satu pokok yang tumbuh dekat dengan rumah Nabi Shu'aib di Madian. Dan Musa terbiasa mengambil pokok ini. Ada ceritanya tuan-tuan, tapi pandangan-pandangan ini tak disuruh oleh kebanyakan para ulama tafsir. Most probably merupakan kisah Israiliyat. Tak payahlah tuan-tuan kita pergi cari pula kayu. Hari ni jumpa kayu koka, jumpa kayu kuning, boleh rendah dalam air, sembuhkan orang. Syirik kepada Allah SWT. Jangan buat perkara seperti ini. Kalau siapa yang menjual kayu-kayu dengan anggapan dia kayu buat bahtera Nabi Nuh, dia kayu untuk buat tongkat Nabi Musa, dia kayu untuk pakai cincin Nabi Sulaiman, tak ada tuan-tuan. Dalam hadis tidak ada, dalam tafsir pun tidak ada. Kalau hanya disebut sebagai satu kisah Israiliyat, setakat itu. Tak ada pula Islam yang menyuruh kita untuk maksud tadabbur, ini kena haki itu bukanlah mentadabbur, cari hakikat benda ni, pergi jual, pergi kempen di mana-mana tuan-tuan. Bagi peniaga-peniaga muslim, janganlah kita minta rich over sangat. Sunat, kalau kita jual benda, kereta umpamanya, pernah aksiden, cerita dengan orang tuan-tuan, pernah aksiden, jangan cerita sentiasa tip-top. Kita berdosa. Wala taj'alullaha 'urdatan li'imanikum. Jangan jadikan Allah SWT itu sebagai alatan untuk kamu sumpah murah. Apa yang kamu capai, kamu jadi jutawan dengan apa yang kamu tipu manusia itu. Maka jaga diri kita tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, berterjebak dalam perkara seperti ini. Jadilah peniaga muslim
yang disebut hadis Tajus Saduq An-Nabi Musiddiqin Masyarakat Salihin. Niaga yang jujur yang menempah syurga Allah SWT itulah mereka yang jujur, amanah. Jangan terlibat dia tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Syekh Muhammad Ghazali Al-Marhum menulis buku yang tajuknya Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Menceritakan tentang masalah yang menjadi malapetaka umat Islam pada hari ini. Dia sibuk benda-benda yang bersifat seperti itu. Tongkat yang besar daripada kayu koka umpamanya, maka dia pergi jual kayu koka. Dia tak boleh kaji bagaimana usaha ni seorang yang mengajar kita kerja independen, jaga kambing. Nabi-Nabi semua jaga kambing. Mengapa tak jadi usahawan kambing? Itu lebih besar tuntutannya daripada pergi jual kayu yang timbul-timbulkan cerita-cerita dusta terhadapnya, tuan-tuan. Ini masalah umat Islam. Orang suruh fokus yang lain, Allah SWT suruh fokus yang lain, lain yang difokusnya. Macam mana nak jadi bangsa berjaya? Orang sekarang dah sibuk cerita bagaimana naik ke bulan, bagaimana membuat kenderaan terlaju di dunia, keselamatan, enjin itu, enjin ini. Kita sibuk lagi dengan kayu-kayu yang tak tahu mana asal-usulnya ini. Ini komen oleh Syekh Muhammad Ghazali dalam buku beliau bertajuk Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Yang disebut dengan benda-benda yang bersifat seperti itu, kita dah lupakan softwarenya, intinya yang dikehendaki oleh Allah untuk kita faham daripada kisah seperti ini. Jadi Allah SWT beritahu bahawa ia merupakan satu mukjizat yang diberikan kepadanya, bukti kepada Fir'aun dan pengikutnya, dia diutuskan kepada mereka kelak. Ini tongkat kuih Allah, jawapan Nabi Musa. Maksud Musa adalah untuk menjatuhkan daun daripada pohon untuk makanan kambing-kambingnya, untuk santapan kambing. Dan begitu juga digunakan untuk digantung bawa air di belakang mangkali, di bahu seperti kebiasaan kebanyakan pengembala. Kadang-kadang digunakan untuk memukul binatang berbisa, merayap seperti kalajengking dan ular. Bila Allah telah merintahkan Al-Qihah yang Musa lepaskan, tiba-tiba ia menjadi seekor ular. Tuan-tuan yang milik Allah sekalian, dia merayap di atas, perutnya seperti ular yang lincah. Dalam penggunaan Quran kita akan lihat disebut oleh Allah SWT, perkataan ini berulang-ulang. Kadang-kadang sebut hayyatun, kadang-kadang sebut thu'banun, kadang-kadang sebut jan, ka'annaha jan, wala mudbiran. Tengok, Allah gunakan perkataan yang berbeza-beza. Apa beza ni tuan-tuan? Thu'ban dalam ayat kita baca ni, hayyatun dalam surah Al-Qasas disebut jan yang pernah kita bincangkan dahulu kan. Mengapa perbezaan-perbezaan ini Allah gunakan dalam maksud yang berbeza? Kebanyakan ulama bahasa mengatakan hayyatun maknanya ular yang kecil. Hayyatun, hayya, ular yang kecil. Tuan-tuan boleh lihat dalam kamus, sebagai contohnya kamus Al-Farid. Dan kamus yang lain yang baik juga kamus Al-Aziz. Perbezaan ini disebabkan perbezaan tempat terjadinya mukjizat itu. Ini disebut oleh Syekh Banaka Al-Maidani dalam kitabnya Qawaidul Amsal. Ditadabbur kepada Quran Al-Karim, ditadabbur ayat Al-Quran, buku tajuk Qawaidul Amsal ni, bagaimana nak memahami Al-Quran dengan cara yang paling misali, yang paling tepat. Jadi biologi ataupun fizikal ular ni berbeza-beza. Kejap soban, kejap hayya, kejap jan. Hayyatun ular kecil, soban ular yang besar, yang panjang, yang menakutkan. Jan ular yang sangat menakutkan. Kenapa tuan-tuan dan lain? Jadi kerana perbezaan tempat mukjizat ini terjadi. Tongkat yang menjadi ular besar yang menakutkan Sa'ban di hadapan Fir'aun. Hayyatun, dia kecil di depan Nabi Musa, kerana tak perlu nak takutkan siapa. Allah nak beritahu Nabi Musa, ular jadi daripada tongkatmu. Kalau dia buat besar seperti yang berdepan dengan Fir'aun, tentulah tak berapa munasabah tampaknya, tuan-tuan. Jadi ini perbezaan penggunaan Al-Quran. Bila jan lebih menakutkan, ini kepada ahli-ahli sihir yang enggan pada peringkat awal untuk taat, untuk patuh dan beriman kepada Nabi Musa. Pernah kita bincang dahulu dalam surah-surah yang lepas. Jadi perbezaan penggunaan Quran ini merujuk kepada keadaan, situasi. Perlu kepada ular besar, maka tongkat jadi ular besar, Sa'ban. Ular kecil jadi ular kecil, hayyatun. Kalau nak menakutkan ahli sihir, jan. Jadi penampilan ular ni dalam bentuk yang berbeza-beza sesuai dengan tempat, sasaran dan tujuan ia timbul dalam tempat itu, tuan-tuan. Jadi disifatkan dengan perkataan tas'a, merayap dengan cepat untuk menggambarkan kehidupan ular ni sempurna. Jadi bukanlah satu benda dongeng ataupun main-main, tapi hayyatun tas'a, ular yang penuh dengan tenaga, energetik,
maknanya ular yang sebenar, bukan sihir seperti yang ma'ruf pada waktu tersebut. Orang-orang Mesir berbangga dengan pencapaian mereka dalam bidang sihir. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian ada ayat, qala khuzha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula wadhum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su' ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah berfirman, ambillah ia dengan jangan takut, kamu akan mengembalikannya kepada keadaan semula, dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu supaya keluar cahaya putih cemerlang tanpa cacat. Sebagai tanda yang lain untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Melihat peristiwa ular yang luar biasa ni tuan-tuan dengan mata kepalanya sendiri, Nabi Musa menjadi takut, maka Allah menenangkan, mengamankan perasaan Nabi Musa. Lalu Allah berfirman, ambillah ia, pegang ular itu balik semula, jangan takut, kami akan kembalikannya kepada keadaan asal, menjadikannya tongkat balik semula, dan kami menganugerahkan kepadamu mukjizat yang lain. Kepitlah tanganmu, tangan kananmu melalui leher bajumu ke dalam ketiakmu sebelah kiri, dan tariklah keluar, nescaya tanganmu akan keluar menjadi putih, bagaikan cahaya matahari yang menyilaukan mata tanpa cacat. Padahal sebelum ini warnanya kehitam-hitaman seperti kulitmu. Nabi Musa ni warna dia asmar tuan-tuan. Asmar maknanya Nabi Musa ni kulitnya seperti disebut dalam hadis hitam manis. Jadi ini merupakan satu kebenaran, mukjizat yang lain di samping tongkat itu yang tukar menjadi ular. Kedua hal ini kami lakukan untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda kekuasaan kami yang sangat besar, dan penguat hatimu dalam melaksanakan tugas menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan juga Bani Israel. Kerana itu pergilah kepada Fir'aun dan kaumnya untuk menyampaikan risalah Allah. Semoga dia insaf, semoga dia beriman, tunduk kepadaku. Sungguhnya dia telah pun melampaui batas derhakanya kepada Allah dan sikap zalimnya kepada manusia. Perkataan janahaka, tuan-tuan, janahika ni digunakan oleh Allah SWT. Janah pada awalnya makna sayap, tapi digunakan juga untuk merujuk kepada bahu ke bawah sampailah ke ketiak. Ini boleh tuan-tuan lihat dalam kamus Al-Farid sebagai contohnya. Jadi perkataan wadmum yalaka ila janahik. Udumum ni ambil perkataan dhamma. Dhamma ni maknanya pada peringkat awal maknanya gabung. Tapi dimaksudkan di sini, masukkan tangan kanan kamu bergabung dengan ketiak kamu. Itu kamu lakukan dengan masukkan tangan melalui jaib, iaitu lubang yang terdapat pada leher baju, dan kami akan keluarkan cahaya daripada tangan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, dulu kita dah bincangkan sedikit dalam surah Al-A'raf tentang mukjizat yang Allah kurniakan kepada Musa ni. Disebut di tempat yang berbeza-beza kerana turunnya pada waktu yang berbeza-beza, dan dia tackle dari sudut yang berbeza-beza masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan Islam kepada orang Arab pada waktu itu. Tuan-tuan, kata mengeluarkan di sini, wadmu yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su' ayatan ukhra. Kata mengeluarkan, tuan-tuan, yang kita dapat lihat dalam surah Al-A'raf, nazak, mengeluarkan sesuatu dengan cara yang keras, dengan cara yang sulit, seakan-akan ada sesuatu yang bertahan sehingga perlu kekuatan, kesungguhan untuk memisahkannya. Tentu saja masukkan tangan melalui lubang baju tempat masuknya kepala ni, kemudian menyentuhkannya ke ketiak, keluarkan, satu proses yang sulit. Masukkan baju dekat celah-celah leher kita, kemudian air keluar. Ini adalah satu proses. Jadi itu sebab Allah gunakan di sini dalam surah Al-A'raf, naza'a maknanya mencabut. Pernah kita bincangkan dahulu. Kemudian bayda yang dimaksudkan di sini bukan kerana penyakit. Biasa orang kena penyakit bayda ni, penyakit putih, keputihan. Apa keputihan ni? Penyakit macam penyakit sopak kulit, panau. Panau. Bukan panau, tapi ialah cahaya yang sangat menarik perhatian, menakjubkan orang yang melihat. Lebih-lebih lagi kerana Musa adalah seorang yang berkulit hitam manis. Pernah kita bincangkan dahulu, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Nabi Musa ni disebut Allah Asmar. Asmar ni merusi hadis yang pernah kita bincangkan
dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabat namanya Abdullah bin Umar perkara tersebut. InsyaAllah yang akan datang kita akan bincangkan peranan Musa di sini dan doa Nabi Musa yang Allah ajarkan kepada kita untuk diamalkan bila kita menghadapi kesulitan dalam penyampaian Islam contohnya, dalam nak mengajar anak berpidato contohnya, nak mengajar diri kita lebih berkeyakinan dalam menyampaikan, ekspreskan pandangan kita contohnya. Kita akan lihat kali ini dalam kuliah akan datang kaitannya dengan kehidupan kita. Al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab. Quran turunnya untuk seluruh waktu, bukan terbatas pada zaman tertentu saja. Ibrahnya berpanjangan. Kita akan lihat kali ini kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.